Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2, tema kekeluargaan, unit 2, cerita keluarga. Dah bersedia? Jom kita belajar. Standard pembelajaran hari ini ialah 5.1.1 memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, iaitu kata ganti nama diri. Objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata ganti nama diri dengan betul. Kedua, membina 2 ayat mudah bagi setiap jenis kata ganti nama diri. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks jilid 1, okey? Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Jadi kita mulakan aktiviti pertama kita, iaitu menutur dialog yang mengandungi kata ganti nama diri. Kita baca sama-sama tau. Jadi keluarkan buku teks ataupun tengok telefon awak, jari tunjuk pada teks tersebut. Okey? Pertandingan fotografi. Sume, ayah saya memenangi hadiah pertandingan fotografi. Wah, hebatnya ayah kamu. Apakah gambar yang dihantar oleh ayah kamu untuk pertandingan itu? Oh, ayah menghantar gambar percutian keluarga kami di Bukit Larut. Kawan-kawan ayah saya juga menyertai pertandingan itu. Tetapi mereka hanya mendapat hadiah sagu hati. Walaupun begitu, mereka tetap gembira. Marilah kita lihat gambar ketika majlis penyampaian hadiah tersebut. Baiklah, ini gambar-gambarnya. Perasan tak dekat belakang tu ada tanda orang senyum? Maksudnya apa? Maksudnya awak kena lengkapkan respon tersebut. Contoh yang boleh buat. Wah, hebatnya ayah kamu. Boleh juga buat respon lain, iaitu murid boleh buat sendiri bersama keluarga murid. Kata ganti nama diri ialah perkataan yang merujuk diri orang tertentu, iaitu diri orang pertama, kedua dan ketiga, ataupun digunakan untuk panggilan pengganti seseorang ataupun benda. Okey, kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri yang pertama, iaitu penutur, kemudian kata ganti nama diri pendengar, dan yang terakhir kata ganti nama diri yang ketiga merujuk kepada orang lain. Kita akan tengok satu demi persatu. Kita mulakan dengan kata ganti nama diri pertama, iaitu sebagai penutur. Maksudnya penutur tu orang yang sedang bercakap, macam saya lah. Contoh yang pertama, kata ganti nama diri yang pertama ialah aku, saya, kami, kita, beta, patik. Maksudnya semua yang berkaitan ada kita dalam, ada saya, ada diri awak dalam itu, ada penutur dalam tu, dia jadi kata ganti nama diri yang pertama. Untuk beta dan patik tu kita akan guna contoh beta, biasanya sultan lah akan membahasakan diri dia sebagai beta. Dia tak guna aku, dia guna beta. Lepas tu rakyat biasa bila nak cakap dengan sultan, dia bahasakan diri dia patik. Maksudnya dia tak guna aku, guna saya, dia guna patik. Tapi maksud dia sama je, macam aku ataupun saya, sama je. Okey, untuk kami dan kita, kami tu kan dengan kita tu macam ada orang lain juga kan, tapi kita masih ada dalam kalangan kawan-kawan tu. Jadi
kita, kami masih jadi kata ganti nama diri yang pertama sebab kita sebagai penutur, kita ada dalam kalangan tersebut. Faham tak? Seterusnya, kata ganti nama diri kedua ataupun sebagai pendengar. Contoh kata ganti nama diri kedua ialah awak, kamu, anda, engkau, kalian. Maksud kat sini ialah apabila awak bercakap dengan kawan awak, awak akan bahasa dirikan awak saya ataupun aku kan. Lepas tu awak panggil kawan awak apa? Kalau cakap, weh, kau dah makan ke? Okey, kau itu ialah kata ganti nama diri yang kedua. Ada tak kita cakap, saya dah makan ke Farihah? Kalau cakap dengan kawan kita, ada tak cakap macam tu? Tak ada kan? Kita akan guna kata ganti nama diri yang kedua. Ibaratnya bila awak berborak berdua, awak akan guna kata ganti diri yang pertama, iaitu saya atau aku. Lepas tu awak nak panggil kawan awak, awak guna awak ataupun kamu. Macam saya sekarang ni, saya bercakap dengan awak, saya gunakan kata ganti nama diri yang pertama untuk diri saya sendiri, untuk bahasakan diri saya, iaitu saya. Lepas tu saya cakap dengan awak, saya gunakan kata ganti nama diri yang kedua, saya bahasakan awak sebagai awak. Awak, anda, kalian, kamu, engkau ni semua membawa maksud yang sama. Ada orang cakap dengan kawan-kawan dia guna kamu, ada yang menggunakan engkau, ada yang gunakan awak. Untuk lebih sopan lagi, gunakan anda. Macam tu. Faham? Baiklah, kita masuk yang seterusnya, iaitu kata ganti nama diri ketiga. Ini merujuk kepada orang lain, orang yang tak ada pun dalam kalangan yang kita tengah borak sekarang ni. Okay, contoh dia ialah dia, baginda, beliau, mereka. Contohnya. Okey, maksud kat sini, contoh cikgu bagi situasi, awak tengah berborak dengan kawan awak. Lepas tu awak cakap-cakap dengan dia lah, awak saya kan. Lepas tu awak nak tanya tentang kawan awak yang duduk kat meja belakang tu. Awak pun cakap dengan kawan awak, dia sihat ke hari ni? Selalu tak awak guna macam tu. Ada perkataan dia. Dia tu merujuk kepada orang lain, orang yang awak tak borak dengan dia pun waktu tu, tapi awak tengah cakap pasal dia. Macam tu. Faham tak agak-agak? Kemudian perkataan beliau. Beliau ni biasanya kita gunakan kepada orang yang ada berjawatan. Contohnya Perdana Menteri kita. Itu kita boleh bahasakan untuk dia guna beliau. Okey, kalau untuk baginda, dia ada dua situasi. Kalau dulu kita selalu sebut baginda ni kita merujuk kepada sultan. Macam kalau kita rakyat ni tengah borak-borak antara rakyat, kita akan cakap weh, dia nanti datang tak cakap macam tu. Kita cakap baginda akan datang. Lebih kurang macam tu lah. Kemudian kebiasaan sekarang ni kita akan guna baginda tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kedua kita dengan mari jawab soalan. Kita nak kukuhkan lagi pengetahuan kita tentang kata ganti nama diri. Dah bersedia? Jom. Soalan pertama. Sebelum tidur, ... akan menggosok gigi. Apa jawapan dia? Saya, anda atau mereka? Betul, jawapannya ialah saya. Soalan kedua. Makcik Munah pandai menjahit baju. ... sangat rajin. Apa jawapan dia? Baginda, beliau atau dia? Betul, jawapan dia ialah dia. Soalan ketiga. Masakan ...
Ayam panggang berlada. Titah Sultan Badrul Alam Shah kepada bendahara. Apa jawapan dia? Hamba, beta atau aku? Jawapannya ialah kalau Sultan, beta. Betul. Baiklah, dah selesai belajar, kita buat latihan pula. Pertama, murid perlu membuat peta minda kata ganti nama diri. Mesti ada berapa tadi kata ganti nama diri? Betul, ada 3 jenis kata ganti nama diri. Yang ini cikgu akan tunjuk contoh dalam grup nanti. Okey, yang kedua, buka buku surat sebelah. Bina 2 ayat bagi setiap jenis kata ganti nama diri. Maksudnya, kata ganti nama diri yang pertama awak pilih aku dengan saya. Jadi awak kena buat 2 ayat yang tu. Kata ganti diri nama kedua pula awak pilih kamu dengan anda. Lepas tu buatlah ayat. Lepas tu kata ganti nama ketiga pula pilih nak yang mana. Tapi setiap tu kena ada 2. Ingat? Dah habis. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye.